Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Bersyai Kuasa Masjid Al-Mustaqim, Seriak Perlis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan dan juga kelapangan. Dapat sama-sama pada malam ini kita bertemu kembali dalam rangka kita solat maghrib jemaah, di samping dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita, iaitu kuliah maghrib setiap hari Jumaat, tuan. Untuk malam semua, pada minggu ni kita akan masuk dalam bab kedua. Tajuk besar kita ni, minggu depan kita masuk bab baru, iaitu bab haji dan umrah. Apakah larangan, apakah tegahan daripada Allah Ta'ala tentang dan Nabi berkaitan dengan umrah dan haji ni. Cuma tajuk kita minggu ni berkaitan dengan larangan bersafar, berjalan ataupun bermusafir bagi wanita kecuali disertai mahram atau suaminya. Saya tadi orang perempuan ni nak jalan jauh, tak boleh dia pergi seorang-seorang. Dia kena bawa siapa? Mahram dia, anak lelaki dia, adik-beradik, apa tu saudara yang dekat dengan dia, ataupun suami dia. Itu tuan-tuan. Cuma kalau nak pergi kangak ni tak ada masalah lah. Pergi kangak tu pergi lah, tak jauh mana. Ni cerita dia macam mana kita jalan jauh ni, berapa lama kita jalan jauh di sini, apakah rincian dia. Jadi sebab apa Nabi larang, apa pula akibat dan sebagainya tentang tegahan ni tuan-tuan. Sebelum saya Nabi dia tajuk hari ni, kita akan tengok tuan-tuan tentang ada satu benda tuan-tuan, tips bangun subuh. Ni tuan, tajuk ni kita tak ada masalah lah. Subuh kita main pagi berjemaah. Cuma ada orang di luar sana ni ataupun sebahagiannya yang pada subuh pun terlepas. Subuh gajah ataupun dinosaur hari-hari habis hujung-hujung kan, pukul 7, 7:30, 8 dan sebagainya tuan-tuan. Cuma apakah Nabi pesan ke kita sebelum nak tidur? Apa kita nak buat sebelum kita tidur tuan? Donasi dakwah Yufid. Tips bangun subuh. Pertama, kuatkan tekad untuk bangun subuh. Yang pertama ni semua orang tahu. Sebelum kita nak tidur ni, kita kena azam dulu, kita kena niat dulu. Esok pagi aku nak bangkit subuh, set dalam kepala. Cuma ada semua orang set bangun nak pergi subuh, tapi waktu subuh pun dia tak tahu berapa. Kacau juga. Kita tengoklah esok subuh, 6-8 minit, 6-10 minit. Kita akan bangkit awal pada tu 5.30, 5.45 kan, beli-beli komen pun 5.55 pun 6 pun gagah dah. Itu dah lewat dah. Nampak kata kena tahu waktu subuh tu dulu, baru kita boleh hantar nak bangkit pukul berapa. Itu yang pertama. Anda bisa membaca mengenai keutamaan solat subuh berjamaah di masjid. Kedua, hindari bergadang dan tidurlah di awal malam. Yang kedua ni, Nabi pesan ke kita jangan kita bergadang. Bergadang ni macam mana? Kita buang masa ataupun kita ralik lepas habis Isya, kita berlahu lagi, kita buat benda yang tak berfaedah. Kau ada urusan lepas Isya, tak ada masalah, buat kerja kita, habiskan kerja. Nabi pesan. Cuma kalau tak ada apa-apa tu, pukul lepas Isya kita balik tidur lah. Sebab apa? Nabi beritahu di sini kan, bila tidur awal kita akan bangkit awal tuan. Cuma mungkinlah kalau kita ni ada hal nak kena bayar apa, nak kena pergi urusan ambil anak tuition ke apa, tak ada masalah. Ni amalan kita pukul 11 pagi, 11 malam baru telefon. Mat, jom tidur, jom keluar makan, keluar minum. Tak apalah, sekali-sekala ada urusan. Ni tak, tiap-tiap malam pukul 11 baru ajak minum. Pukul berapa nak balik? Pukul 1 pun. Pukul 2 baru nak balik. Sekali-sekala gagah lagi. Tak, tiap-tiap malam pukul tu. Kalau kita balik pukul 1 pagi, pukul berapa nak bagi subuh? Pukul berapa kita nak buat tajuk? Nampak? Kalau tuan-tuan balik pukul 1 pagi, tuan-tuan boleh main masjid sekali lagi pukul 6, tak ada masalah. Pergilah pukul 3 pagi pun, nak nyembang pun. Janji pukul 6 pagi sekali lagi, main subuh.
Lah ada subuh lepas tamana tak tahu hala kan. Jadi itu yang jadi masalah balik. Dan Nabi pula kalau tuan tengok lepas habis Isya, kalau kita tengok jam 8.30, 8.45 kata semayang, pukul 9.30 tu balik rumah apa semua kan. Pukul 10 tu boleh tidur dah tuan. Nak minum kopi ke teh ke apakah, biskut ke apakah makan. Tapi pukul 10 tu boleh tidur dah. 10.30 kata. Sebab apa? Nabi akan bangkit 1/3 malam terakhir. Bila tuan-tuan? Cara kira dia subuh 6-10 minit. Tolak pukul 8.30 pagi, 8.30 malam, bahagi 3. Malam tu bagi 3, tu akan dapat nanti 1/3 malam terakhir jatuh dalam pukul 3 pagi, 3.30 pagi. Waktu tu pula Nabi habaq pula Allah turun lagi ke dunia 1/3 malam terakhir. Siapa minta doa pada aku akan aku kabulkan. Siapa minta hajat akan aku tunaikan. Siapa minta ampun akan aku ampunkan. Tiap-tiap malam berlaku kan. Bila? Tiap-tiap malam ada waktu tu. Cuma kita yang tak bangkit tahajud. Dan Nabi bangkit pukul 3-4 pagi tu Nabi tak tidur dah. Subuh sampai ke duha dia 9, 10, 11 sebelum zuhur Nabi akan tidur sat. Itu masa tu beri nama Khalilullah. Khalilullah ni itu masa yang tidur sat tengah hari. 10 minit, 15 minit, setengah jam tu Nabi tidur. Sebab apa Nabi tidur lain tu? Bayangkan 3 pagi dah bangkit dah tadi. Tahajud tak tidur. Subuh 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi buat kerja sebagainya. Sampai tengah hari dia akan seletih sikit. Tidur lagi dulu kan. Di luar negara sana, di Jepun, di UK, di Rusia, di Jerman, mereka amalkan tidur tengah hari ni. Budak nursery akan tidur sat time tu. Kita pula Malaysia lah ni baru duk ajak tidur sat. Sebenarnya kita amalan sunnah ni Nabi ajak lama dah. Tapi bangsa lain, kaum lain pula yang ambil manfaat daripada sunnah yang Nabi tinggalkan. Jadi kalau boleh malam tidur awal kan. Begadang dan tidurlah di awal malam. Batasi maksimal bergadang sampai jam 22 atau lebih bagus lagi jam 21. Ketiga, di pukul 9, 9.30, 10 tu time tu eloklah tidur tu sebenarnya kan. Kata apa? Tidur awal kan. Berwudu sebelum tidur. Yang ketiga ni pula Nabi SAW pesan kat kita, yang mana sebelum tidur berwuduklah sebelum tidur. Apa kaitan tidur dengan wuduk? Bila tengok balik, ustaz, saya mengantuk, mata pun cemeh, mata pun apa layu ni. Tiba-tiba pergi ambil wuduk. Segap balik ustaz. Cerah balik mata. Tu kata kita. Tapi sebenarnya tuan-tuan, di sebalik ambil wuduk ni sebelum tidur ada kelebihan dia. Bahkan manfaat sangat besar kan. Sebab apa tuan-tuan? Sebelum tidur, ada keistimewaan yang luar biasa untuk orang yang berwudu sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Apa? Dalil pertama ni Nabi habaq, siapa tidur, sebelum tidur tu dia ambil wuduk, dia bersuci, bersihkan diri dia tadi. Apa jadi? Maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dan malaikat duduk dalam baju kita. Ustaz geli ustaz, malu ustaz malaikat di dalam baju. Kita kata lagu tu. Sebenarnya tuan, ustaz saya semalam aduh letih ustaz. Kenapa? Kena tindih. Tindih tak apa pula. Iblis syaitan main tindih kita. Berlaku tu kan. Yang mana kita tidak koboi ikut dia kita. Nampak? Kalau kita ambil wuduk elok clear semua, malaikat akan bersama kita. Duduk dalam pakaian kita pula. Tu yang pertama. Bukannya tu, ada lebih lagi pada tu tuan. Dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tidur dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan Syu'aib Al-Arnaud dan Al-Albani. Dan kita pula kalau tidur dalam keadaan wuduk tadi, malaikat akan betul bersama kita. Dan dia pula kita tak bangkit lagi selagi mana kita malaikat akan doa, ya Allah Tuhanku, ampunilah si fulan. Ya Allah Tuhanku, ampunilah si fulan. Minta doa pada kita. Bayangkan siapa doa? Malaikat doa. Kita kat dunia ni siapa nak doa kita? Tak tentu lagi. Kawan baik kita pun tak tentu lagi. Anak kita pun tak tentu lagi. Soleh tu ingat juga, doa juga. Jadi tuan, kita nak mati dulu esok ni. Esok nak mati. Duduk depan ni kan, duduk depan, imam duduk belakang, jemaah 3 sah, 2 sah. Allahumma firrahu warhamhu. Ya Allah ampunilah si fulan. Kita hitung doa kita. Yang lain berapa orang? Kita pun tak tahu. 10 orang ke kan kita mati nanti? Kita pun tak tahu. 20 orang ke, 100 ke, 1000 ke, lagi banyak alhamdulillah. Cuma tak payah nak tunggu nak mati nanti. Tiap-tiap malam ambil wuduk. Sebelum tidur ambil wuduk, tidur kan. Apa jadi? Malaikat akan mai kita. Duduk bersama kita dalam baju kita pula. Sebelum kita bangkit tidur nanti dia akan doa, ya Allah Tuhanku, ampunilah si fulan.
Doa tuan. Siapa doa? Malaikat doa. Manusia doa tak tentu lagi. Mungkin Allah terima, Allah tolak. Jadi kalau malaikat doa tuan, ada kelebihan di situ tuan. Jadi kita ni yang beriman, yang tahu sunnah ni, yang tahu hadis sahih, buat. Ni tak pada ustaz nantilah. Mengantuk ustaz tidak kau buat terus. Tak ada masalah, lena juga. Tapi manfaat tak dapat tuan. Malaikat tak doa kita pada malam tu. Sebab dia ada kaitan dengan ibadah kita, amalan kita. Itu yang kita nak tengok. Keempat, jangan lupa pasang wecker atau alarm di jadwal sesaat sebelum subuh. Keempat ni janganlah duk harap, duk niat esok kena bagi pukul 6 pagi, 6.30, 5.30. Contoh, niat boleh lah. Tapi kita pun kena backup semua. Buh jam handset, jam apa tu alarm kan, jam rutin sebenarnya buat juga. Mana tahu kena tu hari Sabtu, Ahad kena bagi banyak. Kena pagi tengah hari tu kena bagi sampai 5 tempat. Lauk daging, lauk kambing, lauk semua dah. Ayam, beras semua. Tidak malam tu letih. Pukul apa? 7.30 tak tahu halau lagi. Jadi perlunya kunci jam sama untuk bantu kita. Kelima, jangan lupa membaca zikir sebelum tidur. Yang kelima ni Nabi pesan pula baca zikir sebelum tidur. Iri hari Anda dengan ucapan kebaikan sebelum tidur. Anda akan dijaga malaikat. Dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya, yaitu akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Sebelum tidur tuan, ada dua makhluk Allah yang akan mai. Malaikat mai, iblis syaitan mai. Malaikat kata, akhirilah malam kamu dengan kebaikan. Kita buat ibadah, zikir, salawat, baca doa tidur sebagainya. Itu Nabi apa malaikat sebut. Dan mai iblis pula, alah tidurlah, letih itu, tidurlah ikut sukalah, tak payah ambil semayang lah, buat maksiat ke, buat apa ke. Jadi dia kena ajak kita. Jadi kita kena lawan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan disepakati oleh Az-Zahabi. Kalau kita tidur ni sebut nama Allah, baca doa tidur sebagainya, kan malaikat akan jaga kita. Tu kata isu kata iblis syaitan mai tindihkan, mai kacau malam ke apa ke, tak ada isu. Sebab apa? Kita dalam apa tu rahmat Allah dan juga dalam lindungan malaikat. Di antara doa dan zikir yang bisa Anda baca sebelum tidur. Pertama, tidur dengan menyebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Ini doa yang Nabi ajak ni hadis Bukhari. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kita dah baca dulu Bismika Allahumma ahya wa amut. Boleh juga, bukan ditukar maksud saja. Cuma nak cantik ambil hadis ni tuan, sebab hadis sahih. Bismika Allahumma ahya wa amut wa ahya. Terbalik tuan. Jadi boleh kita beramal. Baca doa tidur sebelum kita tidur. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Kedua, ayat kursi. Yang kedua ni pula baca ayat kursi. Ayat kursi ni yang spesialnya apa tu Allah beritahu di sini apa tu ayat kursi ni siapa yang ajak kita? Bukan Allah, bukan Nabi kan. Iblis syaitan ajak kita. Apa buktinya? Satu ketika di tempat bulan Ramadan mai seorang lelaki. Dia mai nak curi harta Baitul Mal. Yang mana makanan-makanan ni dia nak curi. Kemudian malam pertama lepas. Kedua, ketiga tu mai sahabat ni ditangkap malam ketiga tu. Dia tangkap lelaki ni, dia kata aku nak bawa engkau jumpa Rasulullah SAW. Lelaki tu kata jangan nak bawa aku takut. Aku ajak engkau doa ataupun amalan. Yang mana baca doa ni, amalan ni, sebab tu iblis syaitan tak akan ganggu kau sampai ke subuh. Satu malam tu iblis syaitan tak ganggu kau, dia ajak kau tu. Kemudian dia pun jumpa Nabi keesokan harinya, dia beritahu, ya Rasulullah, sekian ada lelaki nak mencuri ni, aku tangkap dia ajak aku doa ataupun ayat. Dia baca, Nabi kata benar. Walaupun dia tu pembohong, kata dia tu betul, doa dia ajak tu betul, tapi dia tu walaupun dia tu pembohong, dia lah syaitan. Nampak tuan? Jadi apa zaman Nabi dulu ni ada iblis syaitan ni menyerupai lelaki-lelaki. Yang mana dia ajak pula kita tentang ayat kursi. Nah, habaq kalau di sini sejahat-jahat iblis syaitan pun kalau 10 ayat dia kata tu, satu tu ada betul juga. Kita manusia ni kalau sembang kemas, sembang apung, tu dia 10 ayat tak tahu mana satu betul. Kelentong semua boleh jadi. Itu manusia kan. Jadi baca ayat kursi sebelum tidur. Jadi ada kelebihan dia. Ayat kursi sebelum tidur. Jika Anda belum hafal, bisa buka surat Al-Baqarah ayat 255. Bacaan ini sebelum tidur memiliki keutamaan yang besar. Ketiga,
2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sudah mencukupi. Jadi Nabi ajak pula selain ayat kursi tadi, 255 boleh buka Al-Quran, boleh buka pula betul, boleh baca juga 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Nampak? Panjang tak panjang surah Al-Baqarah ni 285, 286. Jika nak tidur tu baca 2 ayat terakhir ni. Salah satu amalan Nabi sebelum Nabi tidur. Jadi ini buktinya tuan, sunnah Nabi buat sebelum dia tidur. 66. 2 ayat ini sudah cukup bagi Anda dari segala sesuatu. Kelima, zikir pelepas lelah. Jadi yang kelima ni, selain sebelum nak tidur tu dah baca doa tidur sebagainya, kita boleh juga panjangkan doa-doa lain, zikir-zikir lain dan sebagainya sebelum kita tidur. Anda yang sedang menahan rasa sakit terkadang membuat Anda sangat lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang bisa menambah kekuatan bagi Anda sehingga mengurangi kelelahan Anda karena sakit atau karena aktivitas lainnya. Jadi kita kan Nabi ajak sebelum tidur tu baca zikir, salawat Nabi, sebut nama Allah dan panjangkan sebagainya. Dan sebab apa? Dengan sebut ni, dengan zikir ni kita jadi kuat dalaman kita. Bukan jadi lekeh. Jadi kita dapat pahala pula. Sebelum tidur tu dah ingat Allah. Ni dah letih-letih, aduh lagi duduk mengeluh kan, duduk menggong kan, sebagainya macam-macam lah bahasa kita ni. Tak patut kan, tak betul. Sepatutnya zikir subhanallah, alhamdulillah sebagainya. Di samping dapat pahala tu kan, kita pun tadi letih tadi pun hilang kan. Ni kalau sebut lagu tu tak ada apa boleh, sia-sia kan. Penat pun boleh, jadi tak dapat keberkatan, tak dapat pahala kan. Zikir itu adalah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali, sehingga genap 100. Jadi kita ada zikir lepas semayang, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Tapi bila main nak tidur, dia bukan 33, tambah satu lagi 33, Allah Akbar tu jadi 34. Cukup 100. Tu tempat dia tu bila kita nak tidur. Bacaan tasbih yaitu subhanallah, bacaan tahmid yaitu alhamdulillah, bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Selamat mencoba. Jadi kita baca tu apa doa-doa wili-wili yang Nabi ajak ni. Jadi Ustaz tertidur, Ustaz tak ada habis, tak ada masalah lah. Dah tertidur nama pun. Ni sebentar nak habis tu, kita baru nak tidur tu kita baca kan. Dan amalan nak tidur ni banyak. Salah satunya kita boleh tidur ni miring kanan, kemudian tangan ni, tepuk tangan letak di paut pipi kita. Kemudian sebelum tidur lagi kalau boleh tu, duduk atas katil, duduk bersila ke, duduk berujung ke, baca 3 kul, buih kepada badan, rambut kita dan sepanjang tangan badan kita yang boleh kita hangau capai. Aisyah kata aku lihat Nabi sebelum tidur Nabi akan baca 3 kul, dia hembus ke seluruh anggota badan dia. Pun sunnah Nabi. Dan ada banyak lagi kan tentang tata cara sebelum tidur. InsyaAllah minggu depan nanti kita akan tengok pula macam mana cara bangkit tidur. Nak mula dengan apa, nak buat apa dan sebagainya. Macam mana Nabi ajak kita cara bangun tidur secara sunnah yang tepat tuan. Ini tentang tajuk tambahan. Okey, ini tajuk minggu depan tuan. Kita ulang kaji sikit berkaitan dengan larangan keras menunda kewajipan haji apabila mampu. Kita mampu buat haji, ada duit, semua cukup dah. Tiba-tiba kita tunda, kita postpone, kita delay. Macam mana orang macam ni tuan? Ancaman tidak mengerjakan haji. Apa dia tuan? Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku anugerahi, aku beri kesihatan badan, aku telah luaskan penghidupannya, bagi rezeki, bagi harta, bagi macam-macam, telah berlalu padanya 5 tahun. Dah berlalu 5 tahun senang, 5 tahun sihat, 5 tahun semua clear kan Allah bagi. Namun dia tidak mendatangiku, yakni dia tak mai jumpa aku. Macam mana Ustaz nak jumpa Allah? Kita macam nak jumpa Allah? Allah pada sini iaitu dengan melakukan ibadah haji. Pergi ziarah dia. Di mana? Baitullah. Dan dia benar-benar dicegah dari kebaikan. Kalau tak buat lagu tu, lepas tu dia akan dicegah daripada kebaikan. Allah nak bagi kebaikan banyak, Allah tangguh. Allah nak buat apa-apa pun Allah sangkutkan. Allah postpone pula kan? Sebab apa? Dia kaya, dia ada rezeki, dia ada duit banyak, dia ada harta, dia ada sihat badan. Tiba tak mai jumpa Allah 5 tahun kan? Ini macam mana orang lagu ni? Lepas tu Allah tak bagi dah rezeki kat dia, Allah tak bagilah senang kat dia, Allah tak bagi sihat dah kan? Itu maksud dia. Cerita dia kalau kita ada duit, ada kelapangan, ada masa dan sebagainya, ada duit, orang panggil pergi haji, kita pergi tu kan. Cuma kita isu kita di Malaysia ni nak pergi haji, duit ada, sihat tubuh badan, semua clear. Tunggu turn pula.
orang tak panggil-panggil. Itu kalau lagu tu isu lain. Ni dah betul sekian-sekian inci apa-apa di betul mendapat betul haji pada tahun depan. Kita pun tulis surat tak mau tolak, tak mau pergi. Sebab apa? Saja nantilah muda lagi. Kalau alasan aku tu termasuk larangan ni. Kalau ditolak sebab apa? Saya ni duit pun ngam-ngam. Anak nak masuk U pula ni, nak guna duit, nak simpan lain. Kalau lagu tu dia lain pula timbang tarah dia. Kesihatan ke, nak kena operate ke apa ke, itu lain. Ni dah memang senang, memang tak ada masalah, dia saja tolak. Dia alasan tu tak berpadanan, tak bersesuaian. Jadi kalau lagu tu jaga-jaga. Sebab apa? 5 waktu lepas tu Allah akan tak bagi kebaikan dah. Tak bagi anugerah dan sebagainya. Hadis Al-Bahaqi. Dan Umar bin Al-Khattab dia sebut tuan. Ni bukan kata hadis. Ni bukan kalau sahabat sebut, orang panggil asar. Asar-asar ni kata-kata para sahabat. Kerana pentingnya kedudukan haji ini sampai Khalifah Umar. Nampak kata Umar ni dia pegang betul-betul. Dia kata apa? Dia beri nasihat kepada orang yang tak pergi haji, tak berhaji ni, silakan dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Cengik tuan. Marah sungguh. Kalau dia ada duit, dia boleh pergi haji, tak pergi haji. Baik mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Beliau mengucapkannya 3 kali. Nampak kata Umar ni, abang kata dia marah sungguh. Orang yang ada kemampuan haji tak pergi haji. Seorang laki-laki yang mati namun dia belum berhaji, padahal dia memiliki kelonggaran dan keamanan perjalanan. Satu haji yang aku lakukan ketika aku belum betul berhaji, lebih aku suka daripada 6 atau 7 peperangan. Pergi perang bagus, fisabilillah. 7 perang, 6 perang tak sama lagi dengan sekali pergi haji. Nama kata orang pergi haji ni sangat besar ganjaran dia. Hebat tuan. Kalau pergi perang fisabilillah pun 6 kali 7 kali tak boleh lawan lagi pergi haji sekali. Dan sesungguhnya satu peperangan yang aku lakukan setelah berhaji. Tadi pergi perang 6-7 perang tak berhaji. Ni kalau dia perang sekali, dia pergi perang tu dia sudah haji dah, pergi perang. Dan sesungguhnya satu peperangan yang aku lakukan setelah berhaji lebih aku sukai daripada 6 atau 7 haji. Nampak? Kalau dia pergi haji dah, dia pergi perang pula, lebih baik pada pergi haji 6-7 haji. Nampak kalau di sini haji tu sangat penting. Pergi perang saja tak ada haji, 6 kali tak lawan lagi dengan seorang yang pergi haji tak pergi perang. Kalau dia pula pergi perang, dia haji, pergi perang sekali saja. Orang ni pergi perang 7 kali tak ada lawan dengan dia lagi. Sebab haji ni main pandang kata sangat-sangat besar tuan. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dia tuan. Dan Ibn Katsir kata pula sanadnya sahih sampai ke Umar. Jadi Ibn Katsir sebut ni benda-benda ni, kata-kata ni memang sampai pada kata-kata Umar sendiri tuan. Okey, isu yang kedua, cerita hukum gelar haji. Ustaz, saya balik haji, orang panggil tu haji, malu saya. Ustaz, boleh dia ni, saya ni pengurusi PIBG. Saya dah pergi haji dah tahun lepas. MC tak panggil nama saya haji. Saya sedih nak kalau tegur MC ni tak panggil haji, tuan haji. Nampak tuan? Macam mana? Boleh tak gelaran haji ni? Orang sebut kita haji boleh tak, ataupun kita nak marah pula orang tak sebut kita haji? Jadi apakah jawapan tentang gelaran haji ni tuan? Hukum gelar haji. Gelar haji atau hajah belum dikenal di zaman Nabi SAW maupun sahabat. Faktor pertama, kena faham dulu. Gelaran haji ni, hajah ke zaman Nabi tak ada pun. Tak ada, kita panggil pula Haji Muhammad SAW, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Ali. Tak ada kan? Hajah Aisyah, hajah apa? Tak ada. Zaman Nabi memang tak ada gelaran haji dan hajah ni. Tu poin pertama kena faham. Lantas bagaimana hukum memberi gelar haji untuk mereka yang sudah berangkat haji? Orang yang sedang melakukan haji disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan haji. Tapi memang Nabi tak sebut, sahabat pun tak pernah sebut gelaran-gelaran. Tapi Allah ada sebut dalam Quran, orang yang sedang pergi haji itu gelaran haji. Apa dalil dia tuan? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah orang-orang yang memberi minuman haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah? Quran Surat At-Taubah ayat 19. Kalau orang tu tengah pergi buat haji, kita bagi minuman kepada orang haji ni. Allah sebut dalam Quran, memang ada. Allah sebut orang yang sedang haji itu gelaran orang yang berhaji, yang sedang berhaji. Itu memang ada. Syekh Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan,
Kata haji pada ayat di atas maknanya adalah kelompok orang yang sedang melaksanakan amal haji. Bahkan Syekh Dr. Bakar Abu Zaid menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai gelar haji ini. Pendapat pertama, gelar haji hukumnya dilarang. Okey, pendapat pertama ada yang dia ada banyak pendapat. Yang pertama sekali larang, tak boleh kita sebut haji ni. Sebab apa tuan? Nah, ini adalah gelar yang belum pernah dikenal di zaman Nabi SAW. Sebab apa kalau orang kata tak boleh sebut haji ni zaman Nabi pada orang sebut. Hujah tu betul juga. Memang tak pernah sebut pun. Zaman Nabi tak pernah sebut haji-haji ke depan gelaran-gelaran ni. Dan gelar ini dikhawatirkan memicu riya. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Daimah pernah mengatakan, panggilan haji bagi yang sudah berhaji sebaiknya ditinggalkan. Karena melaksanakan kewajiban syariat tidak perlu mendapatkan gelar. Namun dia mendapatkan pahala dari Allah bagi mereka yang amalnya diterima. Sebab apa? Betul Lajnah ataupun fatwa Arab Saudi ni sebut kalau boleh tu tinggalkan gelaran haji ni. Sebab apa? Takut-takut jadi riak. Kedua pula semua orang ni, aku ni orang panggil tuan, Tan Sri, Datuk, Doktor, okey lah. Tapi tak ada haji ni tak kemah. Kalau pergi haji ni orang panggil juga gelaran haji. Pergi masjid, tuan haji, sedap sikit. Nampak? Kalau dia pikak lagu tu tak clear dah. Ibadah dia kerana nak sebutan haji, tuan haji. Yang tu tak boleh tuan. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mengkondisikan jiwanya agar tidak bergantung dengan semacam ini, agar niatnya ikhlas untuk Allah. Pendapat kedua, gelar semacam ini dibolehkan. Okay, pertama tadi tak boleh. Tapi yang kedua ni dia kata boleh pula. Sebab apa hujah dia tu kan? Terlepas dari kondisi batin jamaah haji dengan beberapa alasan. Pertama, alasan keikhlasan itu alasan pribadi dan berlaku bagi semua ibadah. Dalam arti, kita diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah apapun kondisinya, meskipun ibadah itu diketahui orang banyak. Kedua, gelar tertentu untuk ibadah tertentu lebih bersifat urf atau bagian tradisi. Okey, yang kedua ni tuan-tuan, dia kata gelaran haji ni bukan kata kita nak bodek dia, nak puji dia, dah. Sebagai sifat. Kalau orang kampung kita, masyarakat setempat, kita Melayu kita di Malaysia ni kalau pergi haji ni, orang panggil tuan haji. Kalau sekadar yang tu dibolehkan. Sebab apa tuan? Sehingga bisa berbeda-beda tergantung latar belakang tradisi di masyarakat. Ketiga, tidak ada dalil yang melarangnya. An-Nawawi mengatakan, boleh menyebut orang yang pernah berangkat haji dengan gelar haji, meskipun hajinya sudah bertahun-tahun atau bahkan setelah dia wafat, dan ini tidak makruh. Imam Nawawi kata tak ada gelaran kata tak boleh sebut. Jadi cuma cerita dia kalau orang sebut tuan haji, okeylah ya saya. Kopi rasmi majlis-majlis jemput Tuan Haji Ismail untuk merasmikan mesyuarat kita pada hari ini kan. Jemput kita. Beliau tak apa lah. Ni dijemput Encik Ismail untuk beri ucapan. Tolong abang Saidno dekat MC tu. Saya pergi haji dah. Baik tu ni. Betul orang pula sebut Tuan Haji. Kalau begitu tak clear. Kalau orang sebut tak ada masalah. Yalah tak ada masalah. Kalau orang tak sebut pula, masalah ni. Mereka tak tahu nama aku pergi haji dah. Aku habis 10,000. Tu yang biasa. Ni aku bayar lain ni. Nama aku naik tahun depan. Tapi aku bayar package 50,000. Lama tuan. Dia murah dah. Kalau lagu tu, memang dilarang betul. Sebab niat dia tak sama. Kalau panggil Tuan Haji, main makan Tuan Haji. Tuan Haji nak pergi mana ni? Kalau sebut lagu tu tak ada masalah lah, gelaran. Kan? Tuan, Encik, sama macam tu lah juga. Boleh. Kalau kita ni sampai orang tak sebut, kita marah pula, bergaduh pula. Kacau lah. Jiran tak pergi haji kat dia. Tu dia bergaduh sampai 5 tahun. Haji saja tak bagi. Kacau lah tuan-tuan. Jadi apa kata? Tak ada masalah. Kalau orang gelak, iyalah kita. Kalau orang tak gelak pun tak ada masalah. Itu bukan penyebab apa. Lebih kurang ke apa ke kita. Bukan darjat apa pun. Kita pergi tajuk ni. Larangan bersafar bagi wanita kecuali disertai mahram ataupun suami dia tuan. Jadi orang perempuan ni tak boleh suka-suka pergi jalan jauh. Bersafar ni kecuali ikut suami dia ikut ataupun saudara mahram dia yang bersama dia, anak dia dan sebagainya. Apa dalilnya? Hadis Bukhari daripada dan Muslim dan Imam Ahmad, janganlah wanita safar berpergian jauh kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya melainkan wanita itu disertai mahramnya. Pertama sekali, orang perempuan tak boleh jalan jauh kecuali dengan mahram dia. Itu tajuk kita hari ini.
Dan orang lelaki dengan perempuan ni tak boleh dia pergi dua-duaan jumpa dua-dua orang ni kecuali ada mahram dia. Contoh bertunang, kahwin ke apa kan. Dulu ni bertunang ni bawalah nak nakal, bawalah ni sebagai apa, nak dating. Sebab apa? Tak boleh pergi dua. Iblis syaitan yang ketiga. Dia bermain nak nakal dia sebagainya. Kini tu kan. Sebenarnya tu kan tak ada dating-dating sebelum kahwin ni. Nanti dah kahwin, pilah mana-mana pun. Nak honeymoon ke apa ke silakan. Sebelum kahwin tak ada kata nak jumpa-jumpa kan. Kemudian maka seseorang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang anu dan anu. Ya Allah, ya Rasulullah, aku nak pergi perang ni, pergi sekian. Sedangkan isteriku ingin mendirikan haji. Tapi isteri aku ni tahun ni nak pergi berhaji lah ni. Beliau bersabda, apa Nabi kata? Keluarlah, pergilah haji bersama isterimu. Kita nak pergi perang, bagus dah, clear dah. Bukan nak pergi jalan pun, bukan nak pergi buat kerja lain. Nak pergi perang, tolong Islam, tolong agama, tahankan agama. Jadi kalau isteri kita nak pergi haji tahun tu, jangan biar dia pergi seorang-seorang, bahaya. Walaupun haji, bukan pergi buat maksiat pun, bukan tempat larang pun, tempat haji dah. Tempat haji ke, tak mana keluar saja, jauh saja, kena lelaki dia teman. Tak pun ada mahram bersama dia. Nampak? Walaupun lelaki ni, pemuda ni nak pergi perang, Nabi kata ikutlah isteri kamu, lebih baik lagi daripada main perang. Nampak tuan-tuan ni tuan-tuan? Ini dari kekuatannya. Jangan biar orang perempuan pergi seorang-seorang. Walaupun haji, bagus. Tak, sebab apa? Jalan yang jauh sebagainya. Ada banyak fitnah dan musibah dan sebagainya. Kena lelaki itu bersama dengan isteri tadi, ataupun mahram dia. Antarlah dia punya adik-beradik sebagainya bersama dia, pak saudara ke dan sebagainya. Hadis Imam Ahmad, Fathul Bari, Muslim dan Ahmad. Okey, dari yang kedua, janganlah seseorang wanita safar sejauh 3 hari perjalanan melainkan bersama dengan mahramnya. Orang perempuan ni tak boleh jalan jauh 3 hari. Kita boleh PKL 1 hari, setengah hari lebih kurang. Ni pergi 3 hari. 3 hari ni mana? Jauh lagi lah. Ni kapal terbang mana ke sebagainya, dan sebagainya ni jauh ni tak boleh pergi seorang-seorang melainkan ada mahram dia. Suami dia kena ikut dengan dia kan. Itu kan, ni dalil yang kedua. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Ni pun sama dalil yang kedua. Dalil yang ketiga pula, tidak halal boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh sehari semalam perjalanan dengan tanpa mahram yang menyertainya. Ustaz, saya nak pergi sehari je, saya baca itu 3 hari dah. Sehari pun sama juga. Ada dalil yang ketiga ni menguatkan lagi. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lain. Tidak halal boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah pada hari akhir, iaitu hari kiamat, hari akhirat, jalan safar sejauh sehari semalam perjalanan dengan tanpa mahram yang menyertainya pun tak boleh tuan. Ni hadis yang keempat. Dari Khazah Maula Ziyad berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang telah mengikuti 12 peperangan bersama Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri ni dia ikut 12 peperangan. Berkata, 4 perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW yang membuat aku takjub dan kagum. Dia dengar ada 4 benda yang Nabi sebut, iaitu janganlah seorang wanita safar sejauh 2 hari perjalanan. Jangan wanita ni pergi berjalan jauh 2 hari perjalanan tanpa disertai suami atau mahramnya. Tajuk kita hari ini. Yang kedua, janganlah berpuasa pada 2 hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha. Dia kata haramnya puasa hari raya. Hari puasa tak boleh puasa, hari haji tak boleh puasa. Hari lain puasa lah, tak ada masalah. Jadi 2 hari raya ni jangan puasa. Janganlah solat setelah mengerjakan 2 solat, iaitu setelah solat asar sampai tenggelam matahari, dan setelah solat subuh sampai terbit matahari. Selepas solat asar tak boleh semayang dah. Jadi solat yang mana? Antara 2 tanduk syaitan. Selepas matahari naik, lepas subuh tu tak boleh solat dah. Itu antara 2 tanduk syaitan yang kita belajar hari itu. Dan yang keempat, janganlah berpergian jauh kecuali 3 buah masjid. Kalau nak pergi jalan jauh ni jangan pergi niat nak cari pahala lebih ke kebaikan ke, dah tak ada apa, kecuali 3 tempat saja. Masjid Baitullah, Masjidil Haram, masjidku, Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa. 3 masjid ni keluarlah duit, belanjalah duit, pergi 3 masjid ni, ada ganjaran dia, pahala dia lebih, ada dia punya kebaikan dia, solat pun lebih pahala di situ. Kalau tempat lain, nak pergi mana? Nak pergi Bandung, nak pergi mana? Nak pergi Bali, nak pergi mana? Nak pergi Korea. Lagu tu tak ada apa kebaikan.
Kalau nak pergi boleh pergi, tak ada masalah. Cuma nak kata pahala lebih ni pergi Korea, ada. Pahala lebih ni nak pergi Switzerland, tak ada apa. Cuma Nabi apa? Bermusafirlah kamu. Itu ada untuk lihat tempat orang. Cuma kalau pergi 3 buah masjid ni, memang ada pahala di situ. Ada ganjaran yang berlipat kali ganda, kan. Hadis Bukhari, Muslim dan Ahmad. Dari yang ke-6, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bersafar selama 3 hari atau lebih, kecuali disertai ayahnya ataupun putranya, anak laki dia, ataupun suaminya, ataupun saudara laki-lakinya, atau mahramnya. Ni dari yang jelas lagi. Siapa yang mahram, Ustaz? Bawa anak perempuan boleh tak? Anak perempuan bukan mahram kita. Mahram ni yang laki, anak kita, pak saudara kita, ayah kita, suami kita sendiri, saudara laki-laki, itu namanya mahram. Kalau perempuan pergi mana-mana, kena bawa ni yang disenaraikan, yang kata nama mahram dia. Itu jawapan dia. Hadis Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahawa beliau bersabda, janganlah seseorang wanita bersafar selama 2 hari kecuali disertai suaminya atau mahramnya. Sahih daripada Ibnu Khuzaimah. Banyak tuan-tuan, 1, 2, 3, 7, 8 hadis cerita bab nak berjalan jauh saja perempuan kena bawa apa tu mahram dia, suami dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita Muslim bersafar selama semalam kecuali disertai oleh laki-laki yang merupakan mahram baginya. Pun sama juga hadis Muslim. Nampak tuan? Banyak dalil. Hari ni pun tadi kita sebutlah tadi ni. Okey, ni tengok tadi. Okey. Disyariatkan bermusafir secara berjemaah. Macam mana pula? Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, jikalau manusia mengetahui apa yang aku ketahui perihal bersendirian, tentulah tidak ada penunggang di malam hari seorang diri. Kalau Nabi nampak sini, kalau kita tahu bahaya jalan malam ni, kan? Jadi tak ada orang yang akan jalan malam, penunggang malam. Zaman Nabi dulu naik unta, naik kuda, naik kadal, jalan kaki sebagainya. Nabi kata kalau jalan seorang-seorang malam bahaya. Tapi kalau kita tengok balik dalil, Nabi suka pula jalan malam. Kalau ramai-ramai tempat yang tak berbahaya, silakan jalan malam. Kalau tempat yang kena jarang-jarang api, jangan jalan malam. Tu je apa? Ni dalil yang Nabi beritahu. Dalilnya apa dia? Maksudnya apabila keluar 3 orang dalam musafir, maka lantiklah salah seorang mereka sebagai ketua. Kita pi 3 orang, lantik jadi seorang ketua. Pi 2 orang, tak boleh lantik. Hang aku, kita sembang. Pi seorang, tak masalah, kita seorang-seorang. Kalau 3 orang, lantik seorang ketua. 5 orang pun sama, lebih pada 3, lantik seorang ketua. Itu tata cara Nabi ajak kita, sunnahnya lantik seorang jadi ketua. Hadis Abu Daud, hasan sahih. Maka hendaklah seseorang apabila hendak bermusafir berjalan dalam kumpulan yang sekurang-kurangnya 3 orang. Berdasarkan hadis di atas ni, hadis ni cerita lagi. Maksudnya seorang penunggang itu syaitan, 2 orang penunggang itu 2 syaitan. Adapun 3 penunggang itu adalah sepatutnya. Dia kata, weh, kita ni aku syaitan, aku pergi seorang. Tak. 2 orang syaitan. Tak. Nampak kata, kalau pergi 3 orang tu lebih selamat, lebih elok, lebih sesuai. Sebab apa? Ulama hadis bersetuju. Ini adalah pada hak laki dalam musafir dan hukum sunat. Adapun jika perjalanan itu memerlukan kerahsiaan seperti menghantar utusan rahsia, maka dibolehkan berseorangan. Kalau memang kita pergi kerja kita, kalau nak pergi ramai macam mana? Aku kerja KL, aku tak baliklah kampung aku, seorang-seorang aku, tak ada masalah, baliklah. KL kita pun pelik, ada highway mudah, R&R banyak, boleh konti, tak ada masalah. Cuma kalau pergi tempat yang tak pernah pergi, mana ni? Gerik, mana tu? Kelantan, jalan malam pula, jumpa gajah, jumpa apa pula, kacau. Itu jawapan dia. Jika kita tu biasa pergi, tak ada masalah. Okey, cuma saya sentuh sikit di sini tentang adab-adab bersafar. Dulu kita dah sebut dalam 2-3 tahun lepas, cuma ni dah tentuh ni tentang adab-adab safar untuk kita peringat balik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam safar. Ada beberapa adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika safar. Di antaranya, yang pertama,
Sebelum melakukan safar, hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sesama anak Adam, seperti utang, mengembalikan barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan seterusnya. Jadi sunahnya tuan, Nabi beritahu kalau kita nak jalan jauh-jauh ni macam mana? Clear dulu hubungan kita dengan manusia. Contoh kalau ada hutang, hutang ni boleh bayar, kita bayar. Kalau ada hutang 102 boleh bayar cash, kita bayar dulu sebelum nak jalan jauh. Kalau memang kita hutang tu bayar, setiap bulan bayar 500, 300, tak ada masalah lah bayar bulanan. Ni dah hutang 300, 200 tak bayar. Ni pergi mana? Pergi apa Jepun, jalan. Nampak 3,000, 4,000 boleh beli tiket. Aku hutang 300 tak bayar pun. Nampak tuan, tak cantik dah kan? Tu orang marah tu, hai hutang aku 100 dah, dia boleh berjoli di Australia tu. Nampak hai, puncak dah tuan. Jadi cerita dia, kalau ada hutang yang boleh bayar, kita bayar. Kok hutang tu kena berjadual, kena ni, tak ada masalah lah. Lagu tu kalau tak bayar hutang kan, cerita ada hutang bank Ustaz 3 tahun, ada 4 tahun lagi, dia umur saya nak jalan mana? Dah boleh jalan. Tu hutang bulanan, kita bayar dalam bulanan, tak ada masalah. Ni hutang-hutang yang cash, yang mana yang boleh segera bayar, bayar. Ataupun pinjam kemah ke, urusan apa kenduri. Kalau boleh settle, selesai semua urusan, clear. Ni kita tepi ni, kemah tak piatak lagi. Yang ni, jadi banyak benda tergantung. Jadi kita kena bagi clear tu. Jadi itu yang pertama kita kena buat. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Jadi dari dia kan, kita kena tunaikan amanah. Siapa yang bagi tugas kita, tanggungjawab apa kita selesaikan antara manusia. Hubungan dengan Allah, ibadah kita selesaikan, tak ada masalah. Kedua, sebelum keluar rumah, hendaknya mengerjakan sholat 2 rakaat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika min makhrajis su, wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika min madkhalis su." Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi tuan, nak keluar rumah nanti, kalau boleh jalan jauh, nak pergi mana? Pergi Perak, pergi Ipoh, pergi KL, mana jalan jauh lah. Contohnya, kita boleh solat 2 rakaat dulu sebelum jalan tu. Sebab apa? Nak pergi Milad kan tak tahu, sekali lagi tak jumpa apa tengah jalan, keburukan ke musibah apa, kita doa kepada Allah bagi selamat hati. Dan kita dah balik pula nanti ke rumah, dah jalan jauh seminggu, sebulan balik, kita doa kan, semayang pula 2 rakaat sunat kan. Sebab apa? Nak menghalangkan daripada keburukan yang mana main, luak apa sebagainya tu ke dalam rumah kita. Itu jawapan dia Ustaz. Cuma Ustaz, saya nak kerja ni, buat solat 2 rakaat, tak apa tepat lah. Kerja kanyak 5 kilo je, 3 kilo je kan. Buat solat 2 rakaat juga, bukan solat musafir nama dia. Solat duha ke solat lain silakan. Ini bila agak jalan jauh, kita buat solat musafir ni Ustaz. Azhar dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, dianjurkan untuk pamitan atau menitip pesan bagi para musafir maupun orang yang ditinggal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hendak safar, mohon nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Alaika bitaqwallah wa takbiri ala kulli syarafin." Bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah setiap melewati jalan yang menanjak. Okey, jadi dari pesan kat sini, kalau nak jalan jauh ni, kita pergi kat jiran kita, kawan-kawan kita, sahabat handai ke, ni aku nak keluar ni, nak tinggal rumah seminggu, 3 hari kita, nanti anak aku pergi daftar ni, anak aku pergi dapat MRSM, dapat mana sekolah sains, contohlah kan, tengok-tengok sama rumah aku ni. Baik. Betul. Doa kita boleh doa pula kan, tolong doa kepada aku bagi selamat sampai pergi rumah, kita berdoa kepada dia. Dan Nabi pesan, Nabi ajak dia bertakwa kepada Allah. Pergi mana-mana pun ingat Allah. Dan bila lalu tempat tinggi, tempat bukit, tempat naik bukit, sebut takbir Allah Akbar, Allah Akbar. Turun bukit saja, subhanallah, subhanallah. Nabi pesan begitu. Dan banyak lagi yang kita boleh pesan kan. Orang ini pergi, beliau berdoa, Allahumma tuwilahul ardo wa hawin alaihi safara. Ya Allah, pendekkanlah jarak bumi untuknya dan mudahkanlah perjalanan safarnya. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Kalau
minta tuan di sembang kita aku nak PKL ni biar tak apa-apa, doa ni tuan. Ya Allah, pendekkanlah jarak bumi baginya dan permudahkan perjalanan safarnya. Berkata PKL tu 500 kilo, doa-doa jadi 200 kilo. Dah, sama 500 juga. Tapi cepat, tak jam, tak ada kemalangan berlaku sebagai pemudahkan urusan. Itu maksudnya doa kan. Jadi kita perpanjangkan doa. Lupa ustaz, Allahumma tubilahu sebagainya nak baca arda ni, lupa. Doa Melayu pun tak apa. Ya Allah Tuhanku, selamatlah perjalanan dia, pendekkanlah perjalanan dia, minta doa kan. Boleh. Itu tempat yang kita boleh doa pada sahabat-sahabat kita. Farnya, hadis riwayat Ahmad, Turmudi dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Di antara pesan yang disampaikan Rasulullah SAW bagi orang yang hendak safar, Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu dan ujung akhir amalmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Kemudian orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang ditinggal, Astaudi'ukallaha alladhi la tadhi'u wa ta'i'uhu. Aku titipkan Anda kepada Allah, Dia tidak akan menyia-nyiakan titipan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Titipkan ni aku panjatkan, aku doa, tetapkan titik ni bagi Allah, pertahankan kita, iman kita, takwa kita sepanjang kita bermusafir itu tuan. Keempat, lakukanlah safar bersama rombongan dan tidak sendirian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu an-nasu ma fil wahdati ma a'lamu, ma sara rakibun bil laili wahdah." Seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada pada safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi malam ni dia bahaya kan? Sebab apa? Kita tak nampak jauh perjalanan. Apa binatang buas ke, musibah ke, sebagainya kita tak tahu. Dan malam tu kalau zaman dulu ni perampok banyak, penjaga banyak, jadi itu yang kita elakkan. Kalau pihak ramai tak ada masalah. Jadi seperti itu dekat ni tuan, dia ada safar ni banyak tuan, dia ada panjang lagi. Cuma tuan, sepanjang perjalanan safar ni kita panjatkan syukur kepada Allah, doa banyak kan? Dan apa yang Nabi ajak ni kita buat tuan, sepanjang kita safar. Ada tuan nak tanya apa tuan tentang tajuk ni? Berkaitan dengan safar ni kan, ataupun larangan bagi wanita kecuali diseri mahram. Perempuan nak jalan jauh, bawa lelaki dia ataupun bawa mahram dia. Cuma ustaz, saya ni rombongan nak sekolah kan, nak pergi Bah ni, nak pergi KL, nak pergi Melaka, pergi Kelantan 3 hari. Nak kena bawa lelaki dah. Kalau lagu tu tak ada masalah. Sebab pergi pun dalam rombongan ramai kan, yang kita kenali sebenarnya tak ada masalah. Ni pergi seorang-seorang, tak tahu mana-mana, tak tahu halal, aku takut. Kalau lagu tu kena bawa, tu mahram tadi. Ustaz, anak saya ni mengaji Mesir ni, perempuan pula tu. Nak hantar macam mana, nak kena pergi hantar Mesir ke? Jenuh ustaz, tiket dia pun dah 3,000, saya pula 3,000 pula. Pergi balik tuan, duit tak ada ni. Tak perlu macam tu. Dia hantar kalau mau terbang kan, ramai rombongan pun pergi, dia pergi seorang, dia mesti ada apa tu rombongan yang pergi 2-3 orang ke, dan kedutaan Malaysia sana akan sambut sebagainya, ada rumah sebagainya, ada apa pelajar-pelajar sana. Kalau tu tak ada masalah. Kalau perempuan pergi seorang-seorang ni takut musibah apa, ya kita ejak, kita pergi bersama kan. Itu jawapan dia. Wallahu a'lam. Ada nak tanya apa ya? Silakan. Ya. Okey, baik, terima kasih. Okey, macam mana hak umum mahram? Kalau di sini dia tak ada dikatakan tentang umum mahram tu. Cuma kata kalau dia seorang mak atau isteri nak buat anak dia, anak tu pun yang boleh faham lah, yang boleh backup dia, yang boleh pertahankan dia, macam itulah lebih kurang kan. Pak saudara besar lah. Kalau kita bawa budak pun yang mahram kita 6 tahun, 7 tahun, jadi tak pernah tepat. Sebab apa, dia jadi bapa, dia tak boleh backup kita, tak boleh bantu kita. Bahkan ayat dia kan, menyulitkan kita pula. Allah kena mengasuh dia pula. Aku nak buat ibadah haji, buat umrah contohnya, nak kena bawa budak ni, nak kena mengasuh dia pula. Sedangkan ibadah tu masing-masing dia bantu kita. Itu jawapan dia. Cuma hak umur ni tak diberitahu dengan jelas. Cuma kalau tengok balik ulama sebut ni boleh bantu kita, backup kita, macam itulah ayat dia, lindung kita balik. Jadi dia bapa, dia boleh bantu, dia boleh memudahkan urusan. Allah malam. Kita tanya lagi tentang tajuk ni. Kerana insyaAllah dalam minggu depan kita akan jumpa ni, kita akan tengok nanti tajuk minggu depan. Pakaian yang tidak boleh dipakai oleh seorang muhrim
muhrim ni yang berihram. Baju apa tak boleh pakai, apa pakaian macam mana tak boleh kan, kain warna apa ke sebagainya dan sebagainya, tentang pakaian ketika orang berihram ni. Jadi ada larangan yang Nabi larang. Ketika berihram tak boleh pakai sekian. Tentang tajuk minggu depan. Betul kita dah tahu kan, nak panggil balik, ulang kaji balik umrah dan haji ni tentang pakaian ihram. Wallahu a'lam. Terima kasih berhenti dekat ni, insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.